bagi tahun 2021, kerajaan akan menggantikan bantuan sara hidup atau BSH kepada Bantuan Prihatin Rakyat atau BPR dengan kadar bantuan dan kategori pendapatan yang lebih baik seperti berikut. Pertama, isi rumah berpendapatan bulanan kurang RM2,500 dan mempunyai seorang anak akan menerima bantuan sebanyak RM1,200. Manakala isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih akan menerima bantuan sebanyak RM1,800. Kedua, bagi isi rumah berpendapatan bulanan antara RM2,501 hingga RM4,000 dan mempunyai sehingga seorang anak, bantuan BPR sebanyak RM800 akan disalurkan. Manakala isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih akan menerima bantuan sebanyak RM1,200. Kerajaan turut akan membantu kumpulan isi rumah berpendapatan bulanan antara... Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Itulah topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara, iaitu bantuan prihatin rakyat. Kita ada tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Jadi kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Puan Zakiah Jaafar, iaitu Timbalan Ketua Stafsus Perbendaharaan Dasar di Kementerian Keuangan. Jadi Puan, apa khabar? Baik, terima kasih. Dulu pernah datang kan? Lama dah lah. Pernah. Okey, kita nak bercakap tentang isu yang cukup penting sebenarnya dan mendapat perhatian rakyat Malaysia, terutamanya kumpulan SASA yang tentunya amat-amat mengharap kepada bantuan prihatin rakyat disebabkan oleh ledakan COVID-19 dan juga PKP dan sebagainya. Dan ini sesuatu yang menarik, respon rakyat Malaysia setelah pengumuman dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan dalam Belanjawan 2021 setakat ini ya Puan. Terima kasih Datuk. Kalau kita tengok respon awal, rata-rata kita dapati respon yang positif, alhamdulillah. Tapi saya percaya kita masih ada ruang untuk penambahbaikan, sudah tentu. Jadi kita memang menggalakkanlah mana-mana maklum balas daripada rakyat, bagaimana kita menambah baik sistem ini. Dulu dikenali sebagai bantuan sara hidup BSH, sekarang ini dikenali sebagai bantuan prihatin rakyat. Keistimewaan bantuan prihatin rakyat ini jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan sebelum ini, iaitu BPR ataupun bantuan prihatin BSH. Apa bezanya sebenarnya? Mungkin sedikit latar belakang Datuk. Kita bantuan sedia ada, kita ada bantuan sara hidup BSH. Itu sebenarnya dia ditubuhkan untuk rakyat, ialah dia bantuan tunai menangani kenaikan kos sara hidup masa itu. Jadi bila kita ada ledakan pandemik wabak COVID-19 ini dan krisis ekonomi, jadi di bawah pakej bantuan prihatin, kita laksanakan bantuan prihatin nasional, di mana penerima BSH mendapat bantuan tambahan one-off. Sebab kita tahu mungkin ramai rakyat kehilangan pekerjaan sebab ada PKP dan sebagainya, atau kehilangan ataupun pengurangan pendapatan. Dan kita ada juga BPN 2.0. BPN 2 itu adalah untuk pemohon-pemohon baru. Jadi tarikh pendaftaran untuk BPN 2.0 ini masih dibuka sehingga 15 November. Jadi seperti yang dibentangkan dalam Belanjawan 2021, BSH ini akan diganti dengan bantuan prihatin rakyat, di mana skopnya dibesarkan dan juga amountnya, jumlah bantuan pun lebih besar, dan ini adalah berdasarkan kepada dapatan survey yang kita laksanakan. Ada beberapa jenis survey. Pertamanya survey pendapatan isi rumah yang terbaru 2019 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, yang menunjukkan peningkatan dalam garis kemiskinan
kita ya kepada RM2,208 untuk setiap isi rumah yang saiz lebih kurang 3.94 lebih kurang. Itu satu. Satu lagi, survey yang dilaksanakan oleh unit Laksana. Laksana ni ditubuhkan di bawah Kementerian Kewangan untuk memantau pelaksanaan inisiatif di bawah pakej rancangan dan laporan dibuat setiap minggu dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan sendiri. Dan kita dapati daripada survey ini kedudukan isi rumah di golongan B40 itu pendapatan 40% terbawah sangat meruncing. Di samping itu juga golongan menengah M10 juga turut sama terjejas teruk. Jadi itulah sebabnya bantuan prihatin rakyat ini ada satu penambahbaikan daripada BSH. Yang lebih merisaukan kita juga, kita ada laksanakan survey oleh badan independent body untuk menentusahkan dapatan daripada survey laksana. Takut kita shock sendiri pula. Jadi lebih kurang begitu juga dapatannya. Survey ini kita laksanakan merangkumi lebih 5,300 isi rumah seluruh negara. Dia merentas kumpulan pendapatan. Rata-rata 3/4 daripada isi rumah mereka berpuas hati dengan bantuan kerajaan yang diberikan. Tetapi that's the good side, itu yang baiknya. Tetapi ada banyak ruang penambahbaikan. Yang pertama, serupa juga yang kita dapati daripada survey Laksana, bahawa golongan B40 ini dia kedudukannya amat meruncing sekali, dan juga M10. Jadi kalau kita tengok yang di bawah BPR ni jadi seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri kita tingkatkan juga threshold itu paras pendapatan isi rumah sampai ke 5,000 sampai ke 5,000. Jadi itu dah termasuk jugalah golongan menengah. Ini berarti bahawa akan ada golongan baru yang perlu mendaftar bersama dengan LHDN untuk mendapatkan bantuan prihatin rakyat ini. Tapi ramai juga yang merasa confused sebenarnya di luar sana. Itulah mereka yang telah pun puan menerima bantuan sebelum ini, apakah mereka juga perlu mendaftar semula ataupun prosesnya itu macam mana? Jadi penerima yang sedia ada di bawah BSH, BPN, mereka tak perlu daftar. Tapi kalau ada penambahan jadi mereka perlu update lah, kemas kini rekod mereka. Dan ini semua boleh buat atas talian. Yang baru ni kalau perlu mendaftar di laman web LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Saya tahu mungkin ada ramai yang bimbang. Ramai yang bimbang. Kita takut ni perangkap ke apa ni. Bukan perangkap. Sungguh tujuan kita guna pengkalan data LHDN adalah kerana pengkalan data LHDN merupakan pengkalan data kewangan rakyat yang paling lengkap. Jadi senang kita terus guna pakai pengkalan data, tak payah nak buat yang baru. Dan tujuan kita bukan untuk mencari siapa yang lari dari bayar cukai. Siapa yang patut bayar cukai memanglah patut bayar cukai pun kan. Tapi tujuan kita ialah supaya rakyat yang memerlukan bantuan ini sampai kepada mereka. Itu adalah merupakan kebimbangan kami bahawa bantuan ini tak sampai kepada mereka yang betul-betul memerlukan, mungkin yang tidak berdaftar di bawah mana-mana sistem. Itu adalah satu kebimbangan kami, sebab mungkin mereka berada dalam sektor informal tidak rasmi. Diorang kata gig ekonomi. Jadi
Itu yang kami amat amat menggalakkan rakyat untuk mendaftar kalau mereka memerlukan. Dari kajian yang pihak Puan lakukan, mungkin ada jumlah ataupun the targeted amount itu, jumlah mereka yang sebenarnya layak untuk memohon bantuan prihatin rakyat ini. Berapa jumlah sebenarnya yang mungkin ada dari kajian pihak Puan dan rakan-rakan? Dalam di bawah sistem BSH, bantuan sara hidup, kita anggarkan penerima berjumlah 4.3 juta. Okey. Tetapi bila kita sudah luaskan skop penerima bantuan di bawah BPR, bantuan prihatin rakyat yang baru ini, kita anggarkan jumlah penerimanya 2 kali ganda. Lebih 8 juta penerima. Juga jumlah bantuan ni kalau peruntukan ni kalau di bawah BSH kita anggarkan lebih kurang 5 bilion ringgit. Okey. Jadi di bawah BPR ni kita anggarkan lebih kurang 6.5 bilion ringgit. Jadi Datuk, kalau kita bayangkan daripada dapatan survey kita juga kita dapati penerima bantuan-bantuan ini dia banyak habiskan bantuan ini. Jadi kita bayangkan kalau kita sampaikan bantuan tunai ini sejumlah 6.5 bilion tahun hadapan, itu merupakan suntikan terus menerus ke dalam ekonomi yang boleh menjana aktiviti dari penggunaan. Jadi penggunaan. Jadi dia multi purpose, membantu rakyat juga dan juga membantu ekonomi kita dengan kegiatan-kegiatan dan pembelian penggunaan dan sebagainya. Bila Puan sebut tentang membantu negara, membantu rakyat yang terlibat, ada juga pihak yang melihat bahawa kadang-kadang penerima itu sendiri menyalahgunakan bantuan yang diberikan. Sepatutnya digunakan barangkali untuk memberi keperluan harian, tetapi mereka tetap apalah save sikit beli handphone dan sebagainya. Tapi perkara-perkara seperti ini dilihat ataupun tidak sebenarnya pihak kementerian? Ya, betul. Ada juga kita dapati kes-kes yang sedemikian tapi kita tak adalah ada penalty. Kita anggapkan ketua isi rumah akan membuat keputusan yang terbaik bagi keluarga mereka. Itu adalah tanda-tanda rakyat yang berfikiran maju sikit. Jadi kira memang betul kita dapati itu bukan saja bantuan tunai seperti ini. Kalau sebagai contoh, Datuk, kita sehingga September yang lepas kita ada moratorium pinjaman. Kita tidak menghalang sesiapa pun mengambil moratorium ini sama ada mereka perlu atau tidak. Jadi ramai yang mengambil juga moratorium ini dan kita dapati ramai orang pergi bercuti di resort tepi pantai penuh. Itu alhamdulillah menjana juga, membantu juga ekonomi dalam negeri. Tetapi apabila moratorium tu hampir dah habis September, jadi kita dapati kadar penginapan hotel kan menurun semula. Jadi kita tahu mungkin kita tidak menghalang, selagi tidak menghalang, itu keputusan isi rumah masing-masing. Jadi tapi yang pentingnya untuk bantuan tunai ini eloklah digunakan untuk yang memerlukan. Kalau kita tengok profil penggunaan bantuan ini, lebih kurang 90% digunakan untuk kegunaan harian. Jadi itu dah kira baiklah bagi kami. Okay. Kita akan sambung lagi Puan Zakiah, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami Ruang Bicara yang tentunya kami bawakan kepada anda mana lagi Bernama TV. Kita jumpa lagi.
Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini, masih lagi bercakap tentang bantuan prihatin rakyat, dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Puan Zakiah Jaafar, iaitu Timbalan Ketua Setiausaha Pembendaraan Dasar di Kementerian Kewangan. Baik, Puan, kami terima juga soalan melalui Facebook kami lah. Dia bertanya bahawa dulu dia merupakan untuk penerima BPN, apakah mereka juga perlu berdaftar semula untuk mendapatkan bantuan BPR ini? Saya difahamkan tidak perlu mendaftar semula kerana mereka layak menerima BPR. Ini adalah penambahbaikan pun daripada BSH. Tapi apa pun, elok kita semaklah rekod kita, mungkin ada penambahan maklumat-maklumat baru kan. Okey, itu jawapan kepada persoalan yang anda bangkitkan sebentar tadi. Baik, selain daripada bantuan prihatin rakyat, kita tahu bahawa kerajaan kita merupakan sebuah kerajaan yang cukup prihatin dengan yang dialami oleh rakyat jelata, terutamanya disebabkan oleh ledakan COVID-19 dan juga PKP dan sebagainya. Selain daripada apa yang dilakukan melalui bantuan prihatin rakyat, apa lagi sebenarnya bantuan yang diberikan oleh kerajaan kita untuk melegakan sedikit kehidupan rakyat menghadapi situasi terkini? Ya, tu. Ada ke tak ada krisis atau COVID, kerajaan lebih kurang belanja 28 bilion ringgit subsidi untuk pelbagai-bagai perkhidmatan. Daripada kesihatan, kalau kita kesihatan pergi ke hospital kerajaan bayar RM1 saja. Pendidikan, subsidi petrol dan berbagai-bagai lagi. Itu memang ada. Tapi untuk membantu rakyat dalam krisis sekarang, ada bantuan lain yang lebih kurang berjumlah 30.8 bilion ya. Jadi ini termasuklah rancangan makanan tambahan untuk kanak-kanak ya, sekolah. Kalau dahulu kita beri percuma susu 2 kali seminggu, kali ini rancangan makanan tambahan ini kita bagi setiap hari. Kalau mereka pergi sekolah. Sekarang ni sekolah pun tak dibuka. Betul. Jadi untuk kesihatan pula kita ada perlindungan MySalam. Ini pun diperbaiki, juga sistem insurans ya, untuk B40, bantuan kanak-kanak keluarga miskin ditambah sehingga RM1,000 sekeluarga. Untuk pengangkutan awam My30 itu diteruskan juga, dan dia punya liputan pun ditambah, juga seperti pusat-pusat komuniti tempat jagaan anak-anak selepas tamat sesi sekolah, itu kalau sekolah lah. Juga pelbagai program jaringan ya, ini untuk internet. Kita ini bekerjasama dengan syarikat telco. Kita sangat menghargai kerjasama dan sumbangan mereka, dan kita boleh dapat percuma RM180 ya, one off berbentuk kredit telekomunikasi untuk membantu kita perkhidmatan telekomunikasi. Juga untuk golongan M40 kita ada jugalah pelbagai-bagai bantuan yang lain, mungkin bukan dalam bentuk langsung tunai, tapi dalam bantuan-bantuan yang lain juga, seperti penurunan cukai pendapatan 1% bagi golongan. Itu pun satu isu yang menarik sebenarnya, Puan ya. Kita tahu belanjawan 2021 adalah merupakan belanjawan terbesar sebenarnya dalam sejarah belanja negara. Tetapi ada juga persepsi dan juga pandangan di luar sana yang mengatakan bahawa kerajaan seolah-olah terlalu banyak memberikan tumpuan kepada golongan B40 sehingga melupakan pula golongan M40 yang sebenarnya juga disebabkan oleh situasi ekonomi semasa. Mereka juga menghadapi masalah sebenarnya. Mereka dikatakan golongan yang lebih banyak membayar cukai kepada kerajaan dan sebagainya. Jadi mungkin dalam penjelasan dalam perkara ini daripada Puan sendiri. Ya, Datuk. Kami amat memahami kedudukan bagi golongan menengah, terutamanya golongan yang betul-betul di atas paras B40 tu. Jadi yang M10 tu. Sebab dia mungkin sekarang dah termasuk dalam golongan B40 jadi itulah sebabnya untuk mereka, tapi mereka tak adalah, mungkin kedudukan mereka tidaklah seteruk
B40. Namun itu yang kita dalam Belanjawan 2021 ini kita juga ada pelbagai insentif dan juga bantuan untuk mereka supaya pendapatan mereka bukan mungkin yang kami risaukan kalau yang kehilangan pekerjaan kan. Itu sebabnya kita benarkan pengeluaran simpanan mereka ya daripada KWSP. Kita turunkan sedikit cukai, kadar cukai bagi mereka yang berpendapatan antara RM50,000 ke RM70,000. Itu adalah pendapatan bersih. Kalau misalnya gross lebih kurang RM100,000 setahun tu. Jadi dalam itu golongan M40 menengah ya. Okey, satu soalan saya nak tunjukkan kepada Puan Zakiah lah bila kita bercakap tentang golongan M40 ini. Katalah saya daripada golongan M40. Tiba-tiba dalam sehari dua ni saya dibuang kerja. Saya dah tak ada pendapatan dan sebagainya. Apakah saya layak untuk memohon bantuan prihatin rakyat? Kita tengok bantuan prihatin rakyat ini dia bergantung kepada pendapatan isi rumah. Bukan untuk pendapatan individu. Jadi kita gabungkan kalau misalnya dia melebihi, kalau isi rumah Datuk melebihi RM5,000 jadi tak layak lah. Jadi kita kena tengok bantuan-bantuan lain lah. Boleh mungkin keluarkan daripada akaun KWSP. Itu mungkin itu kita ada bantuan di situ. Juga kita boleh tengok juga bantuan macam kita panggil bantuan pembayaran bersasar ya. Jadi kalau kita ada pinjaman ya, kalau kita kehilangan pekerjaan, mungkin kita tidak perlu bayar pinjaman kita selama 6 bulan lagi. Itu hanya kita boleh menghubungi bank saja, self declare kita sudah kehilangan pekerjaan. Kalau kita boleh pilih atau kita boleh kita boleh juga aturkan cara-cara lain juga. Jadi bank diarahkan untuk berurusan lah dengan peminjam untuk tengok cara yang terbaik. Okey, saya nak dapatkan reaksi daripada Puan Zakiah lah. Ini tak ada kena-mengena dengan bantuan prihatin rakyat, tapi kerana Puan sentuh tentang KWSP, ini pun jadi isu yang menarik jugalah. Sekarang ini sedang dibincangkan, pelbagai pandangan dan juga pendapat dilontarkan. Dan ada yang mengatakan bahawa mungkin ialah menunggu-nunggu apakah pengeluaran daripada akaun satu KWSP untuk certain amount itu akan dibenarkan ataupun tidak. Tetapi pandangan Kementerian Menteri Kewangan sendiri pun telah menyatakan bahawa itu dibenarkan mengikut kategori yang telah pun ditetapkan dalam Belanjawan 2021. Betul. Jadi apakah anda melihat ini satu lagi cara yang begitu berkesan kerajaan membantu rakyat, mereka yang amat memerlukan? Seperti dalam ucapan Yang Berhormat Menteri, pengeluaran daripada akaun satu telah dibenarkan, tetapi sekarang saya difahamkan KWSP sedang menghalusi kriterianya, cara bagaimana yang terbaik, kerana ini akaun satu merupakan simpanan masa tua kita. Jadi kita kena imbangkan antara kedua-dua kepentingan itu ya. Walaupun ramai yang mengatakan kalau kita tidak ada kita tak ada masa sekarang, macam mana nak ada masa hadapan. Betul. Jadi itu sebabnya ya kita bermula kita tidak benarkan, tapi sekarang kita longgarkan sikit sebab kita faham kedudukan mungkin meruncing ya bagi segelintir rakyat. Okey, kita di penghujung sebenarnya Puan Zakiah, ada lebih kurang 1 minit saja lagi, masa begitu pantas berlalu sebenarnya. Jadi pesanan terakhir Puan Zakiah lah kepada mereka yang mungkin ingin mengharap-harapkan kepada bantuan prihatin rakyat ini. Silakan. Ya Datuk. Dari dapatan survey kami, 30% daripada responden tidak tahu langsung mengenai bantuan-bantuan yang kita berikan. Jadi saya harap mana rakyat di luar sana yang memerlukan bantuan, silalah semak laman web kerajaan ya, terutamanya bantuan prihatin rakyat untuk
melihat bagaimana bantuan ini dapat membantu mereka di luar sana. Okey, menarik. Sayang sekali terlalu suntuk sebenarnya masa perbincangan kita. Tapi yalah, kalau ramai yang tak tahu, artinya Puan Zakiyah kena datang balik untuk memberitahu kepada rakyat supaya mereka lebih memahami tentang bantuan prihatin rakyat dan lain-lain juga bantuan yang dihulurkan oleh kerajaan dalam usaha untuk membantu rakyat yang mungkin ketika ini bukan rahsia lagi sedang menghadapi kesukaran dalam kehidupan dan sebagainya. Jadi kita harap Puan Zakiyah ialah sudi bersama kita lagi nanti di ruang bicara ini dari masa ke masa ya. Jadi terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Zakiyah dan tentunya terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan seperti biasalah, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke masa. Kita jumpa lagi.